Assalamualaikum guys, apa kabar? Okay, kuatkan sikit ni. Gitu. Alright, okay. So, saya sebenarnya nak minta maaf sebab semalam saya ada buat video pasal DXY. Ingat tak? Saya buat video pasal DXY, tapi unfortunately apa yang dah terjadi, saya lupa nak share. Saya lupa nak share kepada semua yang video yang saya dah buat untuk kiraan DXY, di mana saya dah menjangkakan akan ada penurunan, sama ada dia membuat pullback ke sini dan seterusnya membuat kenaikan ke atas, dan ataupun dia akan terus membuat penurunan ke bawah untuk ke level yang seterusnya. Okay, so untuk apa yang terjadi semalam, kita dapat melihat kekuatan FOMC di mana dollar index melemah dan membuat penurunan, dan disebabkan oleh penurunan itulah kita melihat gold membuat kenaikan sehingga ke paras 2220 kalau saya tak silap. Okay, sebab FOMC saya tidur. Saya tak tengok FOMC. Itu nak jadikan cerita. Okay, tapi apa yang saya terkilan disebabkan oleh saya sudah membuat video mapping ataupun analisa untuk DXY semalam, tetapi saya terlupa untuk share kepada anda semua. Itulah akibatnya jika kita terlalu sibuk dengan benda-benda yang lain. Gitu. Tapi macam saya bagi tahu, bila saya buat video kadang-kadang, sebab tu saya minta you all semua untuk subscribe kepada channel saya, di mana saya kadang-kadang pun terlupa nak bagi tahu, betul tak? So why not you all, kalau dah subscribe, you all tekan sekali notification. Nanti dia akan keluar bila saya keluarkan video, saya buat video, ting, dia akan keluar. Gitu. Betul tak? So at least you all akan aware dengan apakah yang terjadi, di mana kita menjangkakan, dan insya-Allah kalau jadi, kalau tak jadi saya minta maaf, itu saja. Tapi at least dia memberi sedikit idea untuk anda mengetahui ke manakah arah market boleh pergi, dan di situ juga anda boleh mengambil kira-kira sama ada anda membuat entry, sama ada buy ataupun sell. Betul tak? Alright. Okay, tanpa membuang masa, jom. Saya cakap banyak. Dah berapa minit dah? 2 minit dah. Okay, so sekarang, jika apa yang saya beritahu semalam, kita telah melihat satu struktur di mana nampak dah complete, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. So bermaksud sekarang ni bila dia membuat penurunan, disebabkan itulah US index, dollar index membuat penurunan yang sangat kuat sekali. Ini yang saya maksudkan, bila sesuatu pergerakan, dalam erti kata yellow wave, sesuatu pergerakan itu complete, dia akan membuat penurunan yang agak kuat. So mungkin di sini apa yang saya lihat, ada dua possibilities. Okay, first, sebab dia dah touch 0.50 level yang saya tandakan sebelum ini, betul tak? So at least you dah tahu dah, gold dia akan berhenti di area sini dan seterusnya dia akan membuat kenaikan pula. So sekarang kita ada dua possibilities. Yang pertama, yang ni saya boleh buang lah sebab benda dah jadi. Dan lain ni pun saya boleh buang juga sebab benda ni pun dah jadi. Okay, so level ni masih belum di touch lagi. Okay, so yang ini pun saya buang dululah, sebab saya nak buat rangka-rangka analisa yang baru. Okay, so sekarang jika kita lihat pada pergerakan, apa yang saya nampak? Apa yang saya nampak akan ada penurunan lagi. Itu yang saya rasa. Ini yang saya nampak je lah. Okay, mungkin dia akan ada penurunan lagi. Mungkin di level-level yang seterusnya dia mempunyai zone-zone ataupun EMA yang ada ni, dia nak touch dan barulah dia membuat penurunan. Betul tak? So kalau dilihat apa yang saya fikirkan, saya menjangkakan dulu pada malam ini, kita ada news kan 8.30 nanti kalau tak silap, saya menjangkakan kemungkinan besar dia akan membuat penurunan lagi, di mana first saya akan gunakan Fibo retracement. Saya akan mencari level 0.618. Jika kita lihat 0.618 berada berdekatan dengan level yang kita panggil breakout pullback, betul tak? So saya nak ambil 0.5 ni dah touch, saya tak tahu apa terjadi. Tapi apa yang saya nampak sekarang ini bermaksud ada kemungkinan pergerakan dia akan bergerak sehingga ke level yang sini, dan barulah dia akan membuat penurunan seterusnya ke level-level yang tertentu. Begitu. So
ini daripada sudut yang kita lihat mungkin akan ada kenaikan dan seterusnya akan membuat penurunan jika terjadi begitu. Okay, so kalau saya tukar kepada time frame 1 hour pula, saya akan gunakan Fibo extension. Kalau kita lihat daripada sini memang agak jauh tapi kita boleh mengasumkan level 1 pula berada di area yang sama kita tandakan, iaitu di dalam kotak sama. Okay, maksudnya ini adalah panjang C bersamaan dengan panjang A. So ini adalah A, B dan C. Gitu. So kita ada dua level di mana possibilities dia boleh pergi sama ada dia boleh pergi menuju ke 0.618 ini, ataupun ini adalah Fibo saya kena tandakan ini dulu. Ni Fibo retracement 0.618, ataupun dia boleh menuju ke mana pergi ni? Oh, lupa pula. Tarik panjang sangat. So ataupun yang ini adalah 1. Ini adalah FE 1.00. Supaya mudah untuk kita melihat pergerakan dia, betul tak? Gitu. So yang ini tadi saya tandakan dekat 4 hours, betul tak? So dia dah pergi sampai hujung tu. So kita tarik sampai sini je, tak payah jauh-jauh, supaya ramai-ramai boleh nampak. Gitu. Alright. So kita dah dapat dah. So ini saya akan tukar kepada 12. Okay, so ini yang saya nampak. Okay, so, kalau saya gunakan Fibo extension, level 1 berada di sini. Kalau saya gunakan Fibo retracement, 0.618 berada di biru ini. So di sini nanti kita perlu melihat sama ada terjadinya perubahan harga ataupun tidak. Dan kalau jadinya perubahan harga, bermaksud dia akan membuat penurunan ke bawah lagi. Okay? Kenapa saya kata dia membuat penurunan ke bawah? Kerana setiap pergerakan mesti dipengaruhi. Ingat betul-betul, pergerakan mesti dipengaruhi oleh wave. Dia mesti bergerak dalam wave. Sama juga macam yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud penurunan ni pun mesti ada 1, 2, 3. Dia tak boleh nak jadi sebatang begini saja. Tapi kalau dia nak jadi pun boleh, disebabkan oleh fakta fundamental di mana mempengaruhi price itu untuk terus ke atas. Dia boleh, tak ada masalah. Cuma apa yang saya lihat hari ini, ada possibility dia boleh pergi sampai level ni, ataupun dia naik sampai ke level ni, dan barulah dia membuat penurunan seterusnya ke next level. Begitu. Ni saya faham Okay, so kita ada dua level di mana 0.18 ataupun 1.00. Ini untuk kata mudah, you boleh nampak. Alright, jika betul-betul terjadi dan kita menjangkakan kenaikan, gold akan membuat penurunan. Bila USDX membuat penurunan, gold akan membuat kenaikan lagi. Itu saja. So ini level yang kita akan lihat malam nanti. Okay, so kalau dia break terus ke atas, dan kita tak boleh buat apalah, sebab di atas ni pun ada lagi level-level yang dia boleh capai. Begitu. Faham Okay, so far itu sajalah perkongsian saya. Kali ni insyaAllah saya akan sharekan kepada anda semua supaya anda tidak terlepas. Tapi dalam masa yang sama, macam saya bagi tahu, rajin-rajinlah you all untuk subscribe kepada channel saya. Disebabkan oleh apa? Takut jadi benda yang macam semalam. Kita betul-betul rugi sebab kita, macam saya bagi tahu, kalau DXY membuat penurunan, gold akan membuat kenaikan. Saya dah menjangkakan akan ada penurunan. So kalau kita dah betul-betul fokus kepada analisa ni dan kita stick to the trading setup, insyaAllah kita akan berjaya semasa ataupun di waktu bila-bila pun kita punya trading. Betul tak? Okay, so far itu sajalah perkongsian saya. Ingat, jika ada kenaikan, bermaksud gold akan membuat penurunan. Dan bila dia membuat penurunan, gold akan membuat kenaikan. Itu saja dari sudut yang saya nampak. Kalau saya silap, maafkanlah saya. Janganlah kecam saya. Gitu. Janganlah tulis kat Facebook, kumpang. Saya pun manusia biasa. Betul tak? Okay, so far ini sajalah perkongsian saya. Dan kepada mereka yang sudah berbuka puasa, of course dah buka puasa sekarang dah pukul 8.10 minit. Gitu. Alright, 21 bulan Mac 2024. Ini sajalah perkongsian saya. So insyaAllah kita akan bersiaran lagi jika diizinkan. Kalau sempat saya akan buat next video. Kalau tak sempat, saya minta maaf. Okay, tapi apa yang saya nak bagi tahu, inilah apa yang saya nampak. Okay, jika silap, maafkan saya. So far itu sajalah perkongsian yang saya nak share kepada semua. Jika anda rasa video saya ini bermanfaat, silalah tekan button like, subscribe, share. Tekan juga dekat loceng tu supaya anda tidak terlepas daripada video-video yang saya buat. Okay, itu saja. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum dan selamat bertarawih. Bye bye.